Baik, selain pada kita melihat pada isu melibatkan COVID-19, isu yang turut mencuri tumpuan pada ketika ini ialah Sungai Aur yang bertukar menjadi kebiru-biruan yang dipercayai akibat faktor pencemaran. Menurut portal Berita Harian, perubahan itu disedari penghuni Pangsapuri Taman Permai Indah, Pandamaran, Klang sejak pagi Khamis hingga kini. Penduduk Pangsapuri berkenaan CR Morganadash 44 tahun ketika ditemui media mendakwa isterinya memberitahu melihat air sungai itu bertukar warna kepada biru sedikit demi sedikit sejak jam 9 pagi Khamis. Dia berkata isterinya yang ketika kejadian sedang menyidai baju di balkoni melihat warna biru itu sedikit demi sedikit mengalir sebelum memenuhi aliran sungai. Dakwanya lagi kejadian itu tidak pernah berlaku sepanjang 18 tahun dia dan keluarganya menetap di kawasan itu. Menurut laporan itu lagi, tinjauan media di lokasi berhampiran pintu air Pandamaran itu pada petang Khamis mendapati warna air sungai berkenaan biru dan kotor namun tidak mengeluarkan bau. Pemerhatian mendapati keadaan Sungai Aur di tingkat 12 Blok B Taman Perumahan itu mendapati warna air bertukar biru hingga ke pintu air berkenaan. Keadaan air berwarna biru di Sungai Aur itu juga dalam keadaan air termenung, tidak mengalir. Sementara itu, Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor, Nur Aziah Jaafar ketika dihubungi memaklumkan ada menerima aduan mengenai kejadian air biru itu. Okey, baik, untuk bercakap tentang insiden yang berlaku di Sungai Aur yang airnya bertukar kepada biru sedikit gelap, bersama ini kita bersama dengan aktivis alam sekitar Encik Amli Ayat. Selamat petang Encik Amli. Petang awal ini. Encik Amli, berdasarkan kepada pemerhatian dan juga video yang dikongsikan oleh penduduk, mungkin pada waktu ini apa antara sebab berlakunya perubahan warna kepada air sungai berkenaan? Berdasarkan kepada maklumat yang saya terima lah, kalau air yang saya terima ni memang tidak ada sebarang pengenalpastian lagi apakah bahan yang mencemarkan sungai tersebut. Tetapi selalunya kalau warna biru ni besar kemungkinan daripada kilang fabrik lah, kilang pakaian yang membuat pakaian, yang menggunakan pencelup dan sebagainya. Jadi warna tu masuk ke dalam sungai, dibebaskan ke dalam sungai. Jadi itu adalah salah satu punca yang saya boleh andaikan sekarang lah. Tapi kita tunggulah dulu keputusan hasil daripada penyiasatan nanti. Ya. Sementara kita nak menunggukan keputusan siasatan yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar JS Selangor dan sudah tentu pada waktu ini, mungkin apa tindakan segera yang boleh dilakukan bagi mengelak berlakunya beberapa insiden yang kita tidak mahu yang membabitkan penghuni-penghuni ataupun penduduk khususnya melihat kepada penghuni Pangsapuri Taman Permai Indah di Pandamaran di kawasan itu, Encik Amli. Ya, Fauzi, kalau kita melihat kepada kes-kes sebelum ini, salah satu perkara ataupun tindakan yang harus dibuat ialah pemantauan yang berterusan di kawasan-kawasan lembangan yang pesat membangun, khususnya dari sudut industri. Bila ada banyak industri-industri yang berpotensi untuk membebaskan ataupun melepaskan bahan-bahan pencemar, jadi kawasan itu perlu dipantau. Dan setiap tindakan itu perlulah ada susulannya. Maknanya kalau syarikat ataupun kilang itu membebaskan ataupun membuang bahan ataupun sisa toksik secara tidak dengan mengabaikan undang, maka tindakan haruslah diambil. Ya, tak bolehlah kita biarkan saja ataupun kita apatah lagi kalau tak dipantau. Sebab apa? Kita mungkin menghadapi masalah, bukan sahaja masalah air kotor ataupun pandangan yang tidak menyenangkan, tapi kita tidak mahu jadi kes-kes seperti catuan air yang sampai 3-4 hari ataupun menyebabkan terjejasnya kesihatan kepada penduduk kita. Ya. Encik Amli, akhirnya bila mana kita bercakap tentang insiden ini, bagaimana untuk kita pastikan saliran sungai berkenaan diurus dan juga mengalir dengan baik, kerana akhirnya kita akan bercakap tentang berkaitan dengan pengurusan sisa pembuangan ataupun sisa toksik yang lebih baik, ataupun kita bercakap tentang kelestarian pembangunan dan juga pengurusan sisa pembuangan sisa toksik. Mungkin pada akhirnya bagaimana kita boleh pastikan saliran sungai berkenaan dapat diuruskan dan juga dapat mengalir dengan baik? Dia ada banyak strategi yang kita boleh guna pakai untuk mencapai matlamat tersebut. Strategi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, seperti mana yang saya sebut tadilah, iaitu pemantauan dan penguasaan. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga menghadapi masalah, salah satu masalah yang paling besar ialah
bagaimana untuk kita memastikan penguatkuasaan itu berlaku. Ini yang menjadi masalah kita sekarang ni. Kadang-kadang kita sebut penguatkuasaan ini suatu perkara jangka pendek. Tapi kenapa setelah bertahun-tahun kita bercakap berkenaan dengan penguatkuasaan, kenapa ia masih menghadapi masalah? Ini adalah kerana kita tidak mengkaji apakah sebenarnya yang menyebabkan penguatkuasaan itu lemah. Mungkin ada masalah-masalah kekangan untuk melaksanakan penguatkuasaan itu ataupun dari segi iltizam ataupun motivasi penguatkuasa itu untuk melaksanakan undang-undang itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita banyak tengok dalam seminar-seminar, perbincangan-perbincangan kita kata penguatkuasaan perlu dijalankan. Ini ialah strategi jangka pendek. Sebenarnya bila kita nak buat penguatkuasaan itu, kalau di Malaysia ini, penguatkuasaan itu merupakan satu strategi jangka panjang sebab kita nak membetulkan penguatkuasaan. Inilah yang menjadi masalahnya. Dan selain daripada itu, perlulah ada satu proses ataupun program pendidikan, bukan sahaja dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah ataupun institusi-institusi pendidikan, tapi juga dalam kalangan rakyat dan juga dalam kalangan industri-industri itu. Sebab kajian telah menunjukkan bahawa proses pendidikan dan juga kesedaran ini merupakan satu proses yang paling berkesan berbanding dengan strategi-strategi lain, termasuklah strategi penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini dia tak salib. Dia ada masalah penguatkuasaan, macam-macam masalah dari sudut pelaksanaan. Tetapi apabila pendidikan itu berlaku, maka ia boleh menjamin orang ramai termasuk juga pihak industri itu melaksanakan penggunaan dan pengurusan air secara mampat tanpa perlu penguatkuasaan yang berterusan. Inilah yang sebab saya tekankan sangat proses pendidikan dan juga kesedaran ini. Ya, Fauzi. Baik, terima kasih kepada Amli Aryan. Amli Ayat adalah aktivis alam sekitar yang mana berkongsi pandangannya melihat kepada insiden yang berlaku khususnya di air Sungai Aur di Kelang yang bertukar biru. Dan seperti mana yang dinyatakan, pihak Jabatan Alam Sekitar di negeri Selangor juga sedang melakukan siasatan dan perinciannya seperti kami di SRO ini juga akan bawakan perkembangan daripada semasa ke semasa.